Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Hafidah binti Mahad daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Merlimau Melaka. So hari ini saya akan berkongsi sedikit perkongsian berkaitan dengan augmented reality dan fokus kita adalah pada BlipR application. So sebelum saya mulakan, kita kenal dulu apa itu augmented reality. Augmented reality adalah enhanced version of reality created by the use of the technology to overlay digital information on an image of something being viewed through a device such as smartphone camera. Terdapat pelbagai tools yang ada di pasaran untuk penghasilan augmented reality. Ada yang memerlukan programming dan ada juga yang hanya click and drop. So hari ini perkongsian saya adalah menggunakan BlipR application yang mana kalau dilihat dia antara application ataupun tools yang paling mudah untuk difahami dan sesuai untuk beginner. So seterusnya saya nak terangkan AR structure. AR structure terdiri daripada 3 bahagian. So yang pertama adalah trigger image, yang kedua adalah overlay video ataupun image yang kita akan tindankan di atas trigger image. Selepas kita tindankan gambar overlay tersebut, so caranya kita akan scan trigger image dan paparan yang akan kita lihat adalah video yang kita overlaykan. Sebelum kita mula kita punya tutorial, so saya ingin anda semua download dan install application BlipR pada handphone masing-masing. Di mana kita boleh dapatkan installer BlipR di Apple Store ataupun Play Store. Apakah kegunaan BlipR pada kita punya handphone? Dia adalah untuk reader. Untuk reader kita punya application yang kita buat pada website BlipR nanti. Seterusnya kita akan pergi kepada BlipR website untuk kita mulakan kita punya penghasilan produk ataupun application menggunakan BlipR. So kita akan mulakan tutorial kita pada hari ini. So pergi ke Google, typekan BlipR. Kemudian untuk orang yang first time boleh sign up. Untuk dah register boleh log in. So anda akan masuk ke paparan utama untuk BlipR. So ada pelbagai ni contoh untuk saya punya dashboard. So untuk kita akan ambil yang pertama yang warna pink ni. Yang color biru adalah untuk create web AR. Yang color pink adalah untuk create app AR. So kita akan guna yang warna pink. Klik di sini. Ada dua pilihan, sama ada nak start from scratch ataupun using scripting. So untuk application pertama kita gunakan start from scratch. So pastikan anda telah mencari trigger image yang akan digunakan. So saya dah cari, so kita browse di sini. Kemudian namakan trigger image anda. Untuk pengetahuan semua, trigger image boleh lebih daripada satu. Paling maksimum ada 20 trigger image. So maksudnya ada banyak pilihan yang awak boleh masukkan. So hari ini kita akan buat satu sahaja trigger image. So trigger image kalau lebih daripada satu, maksudnya anda akan scan gambar yang berbeza tetapi pergi kepada application yang sama. So kita tekan continue. So sekarang kita telah berada di ruangan untuk kita hasilkan kita punya BlipR.
Okey, so saya akan terangkan beberapa perkara penting. Okey, so yang pertama adalah ruangan tengah. Okey, ruangan tengah ni kalau kita perasan ni adalah gambar trigger image yang saya dah uploadkan tadi. So gambar trigger image ni memang dia akan nampak samar sahaja sebabnya so dia adalah kita akan overlapkan dia dengan gambar yang kita nak scan itu nanti. So, sebelum kita pilih trigger image, so pastikan awak semua dah mencari saiz trigger image yang bersesuaian. Jika saiz tersebut terlalu kecil, so maksudnya nanti dekat kita punya phone, bila kita scan, so gambar tu jadi kecil lah. So, kena cari yang sesuai. Kalau mudah, cara yang mudah, bila dah jumpa satu trigger image, so kita boleh edit dia punya size sama ada dekat Adobe Photoshop ataupun dekat Paint supaya saiznya lebih kurang sama the trigger image dan juga overlap punya image nanti. So kat sini bahagian belah kiri, so kalau kita lihat adalah elemen, ada widget dan juga upload. So untuk kita punya projek hari ini, so saya nak masukkan teks. Kita dragkan teks. Bila kita dragkan teks, pergi ke bahagian belah kanan untuk editing. So kalau awak perasan kat sini ada sample teks, typekan. So cara bergerak kita boleh drag, ataupun kita boleh bermain dekat bahagian belah kanan. So yang pertama ada position, ada rotation, ada scale. Buang kunci ni, unlockkan dia. Kemudian kita boleh resize dia. Kenapa dalam Blip R ada paksi sebab Blip R ni adalah salah satu augmented reality. So bila augmented reality, so dia ada bermain dengan paksi lah. So paksi ni kita boleh tengok kat mana. Kalau perasan kat sini ada satu tools. Kalau perasan dia ada 3D kat sini. So kita boleh tengok design kita dalam bentuk 3D. So walaupun kita hari ni apps kita tak ada pun kita nak buat 3D, tu sampai saya tunjukkan ya. So kat sini adalah dia punya, kita gerakkan lah dia punya paksi tu. So kita boleh gerak-gerakkan dia. So contohnya kalau kita nak bagi, kita nak bagi dia nampak macam naik, so kita boleh gerak-gerakkan dia ikut dia punya paksi. Ke kiri, ke kanan, ke atas dan juga ke bawah. So untuk teks kita juga boleh edit dia punya font. Contohnya saya pilih Lato Bold. Kemudian macam mana kita nak masukkan gambar yang kita nak overlay dengan kita punya trigger image. So pergi dekat bahagian upload. Kemudian browse. Kat sini ada browse. Klik browse. Kemudian pilih gambar yang kita kehendaki. Contohnya saya ambil satu gambar. So awak semua boleh upload gambar yang awak nak guna pakai dekat dalam ni supaya memudahkan suatu proses penghasilan. Kemudian kita drag kat sini. So ni adalah contoh design saya. Kemudian saya unlockkan scale supaya saya nak besarkan size. So paksi Y. Kemudian kita masukkan image yang kedua. So saya punya projek hari ni adalah nak buat berkaitan komputer hardware. So saya akan dragkan perkara ataupun ikon-ikon yang berkaitan dengan komputer hardware. So saya dah selesai untuk upload untuk menu utama saya, iaitu first interface untuk kita punya application. Seterusnya saya nak masukkan teks dekat saya punya paparan untuk memudahkan user lihat.
Kemudian saya copy sahaja. Okay, output. Okay, input. Proses. So ni boleh ikut kreativiti masing-masing. Okay. So sekarang planning saya untuk saya punya apps. Ini adalah menu utama. So setiap kali saya klik setiap gambar ikonnya ni, so dia akan pergi ke page yang seterusnya. So sekarang kita nak menamakan page. So kalau kita lihat dekat bahagian bawah ada satu nama scene. Klik dekat sini. Scene ni adalah scene satu ni adalah scene yang pertama. So kita tukar nama dia. Main menu. Kemudian enter. Add new scene. So saya ada scene kedua saya iaitu output. Enter. Scene ketiga saya input. Enter. Scene keempat saya adalah process. Enter. Dan scene terakhir saya adalah tools. So selesailah keempat-empat scene yang saya nak buat. So kita lihat dekat bahagian bawah. So sekarang kita berada di tools. Kalau perasan dekat ruangan ni dah tak ada gambar yang kita design. Sebabnya dia berada pada page yang berbeza. So klik sahaja arrow. Pergi kepada scene main menu. Kemudian kita nak design. Saya tunjukkan cara nak connectkan daripada satu page kepada page yang lain. So kita pergi daripada main menu. Saya pergi ke anak panah ke kanan. Pergi ke page yang seterusnya yang saya namakan output. So saya letak kat sini. Nama dia adalah output. Kemudian so saya nak ambil satu gambar, saya nak letak di sini. Contohnya kita boleh resize dia ikut kita punya planning. Contohnya saya nak letak di sini. Kalau boleh, kalau kita design, pastikan besar dia lebih kurang sama macam kita punya 3D image. Supaya bila kita scan dekat apps, dia nampak cantik lah. Contohnya lebih kurang macam ni. Kemudian, so saya nak, bila saya punya apps, mesti ada button nak patah balik. So patah balik kita cari button home. So saya dah siap-siap cari. Kita kecilkan design. So maksudnya daripada setiap page, user kalau nak patah balik, so dia akan klik button home. Kemudian kita nak buat, contohnya saya nak cerita tentang output di sini, saya nak linkkan dengan beberapa tempat yang lain lah. Contohnya saya nak linkkan kepada YouTube. So saya drag satu ikon. Kemudian saya nak pergi kepada website tertentu.
Dan seterusnya adalah kalau saya ada information ataupun animation yang bersesuaian dengan topik yang saya nak paparkan ni. Ini adalah ikut planning masing-masing lah. Okey, so sekarang kita dah selesai untuk design page yang kedua. Okey. Okey, macam mana kita nak connectkan daripada page pertama dengan page yang kedua tadi? Okey, pergi balik ke bahagian scene, pergi kepada main menu. Okey, contohnya tadi saya cerita tentang output. Okey, so saya nak klik daripada gambar. Okey, caranya sama ada boleh teks ataupun gambar. So saya nak kita klik dekat gambar, pergi dekat bahagian belah kanan action, ambil no action ni, dah klikkan sekali, pergi ke go to scene. Kemudian pilih scene mana. Okey, contohnya scene saya adalah scene output. Okey, so sekarang kita punya ikon ni telah di-connectkan dengan, telah pergi kepada page yang seterusnya, iaitu yang kita klikkan tadi. Okey, kemudian pada scene output, page output, saya nak connectkan pula. Okey, daripada output, contohnya daripada home, saya nak patah balik, ambil balik go to scene, saya nak pilih, dia patah balik kepada main menu. Okey, kemudian dekat gambar video ni saya nak dia connect kepada YouTube. Okay, contoh kat sini kalau awak perasan, dia boleh juga linkkan ke YouTube. Okay, contohnya saya pilih YouTube. Okay, kemudian kita pergi kepada Google, cari YouTube. Carilah YouTube yang bersesuaian dengan tajuk yang kita kehendaki. Okay, contohnya saya nak cari tentang komputer output, tentang output. Okay. Contohnya saya pilih satu URL ataupun satu explanation yang saya rasa sesuai dengan topik saya. Okay. Saya pilih satu. Okay. Contoh saya, kita klikkan URL dia, copy URL. Okay. Kemudian pergi balik ke Blip. Okay. Pastekan dekat sini. Kemudian nak test, boleh test link kat sini. So dia akan buka kepada page yang betul. Kalau betul, so maksudnya okey lah. Okey. So seterusnya kita boleh buat pada langkah kedua dan ketiga. Contohnya saya tunjuk yang seterusnya, saya nak pergi kepada Wikipedia atau website, saya pilih website. Okey, saya pilihlah satu website yang ada cerita tentang komputer hardware, ataupun boleh juga awak kalau ada nota dan sebagainya, PowerPoint, boleh dilinkkan. Okey, kalau anda ada video pun sama. Okey, tapi kalau video kena identify sedikit sebabnya kadang-kadang saiz video kita tu terlalu besar. Okey, kemudian saya dah pilih satu saya punya ni. Okey, kemudian saya enter. Okey, so sekarang selesailah kita connectkan kita punya page yang pertama dan kedua. So bolehlah terus completekan untuk page-page yang seterusnya. Okey, so sekarang saya dah selesai menambah dua page. Okay, so iaitu page output dan juga page input. Okay, so sekarang langkah seterusnya adalah kita nak publish kita punya application. Okay, untuk Blip R, okay, untuk education kita tidak dibenarkan publish. Okay, sebabnya publish ni adalah yang untuk commercial, so kena ada payment lah, kena pembayaran. Okay, so kita hanya akan gunakan preview bersekali dengan kod yang kita masukkan. Okay, so kita klik preview. So kita akan dibawa ke paparan test Blip. Masukkan test code yang bersesuaian. So contohnya saya nak masuk 1, 2, 3, 4.
test code ni lah yang kita kena ingat. So maksudnya sesiapa yang nak guna dan scan kita punya app, so dia perlu masukkan test code ini. Okay, kemudian kita tekan continue. Okay. So perasan dia dah ada review kita punya test code. Okay, dan kemudian adalah publish to test. Jika sekarang kita scan masih tidak dapat apa-apa output, sebabnya kita kena publish to test dahulu. So klik publish. Okay, so seterusnya kita akan gunakan Blip R yang kita dah install masa step pertama tadi dekat kita punya handphone, dan kita scan kepada image ini. Okey, seterusnya kita akan test Blip R apps yang kita buat tadi. Okey, pergi ke handphone masing-masing, pergi ke application Blip R. Bila masuk kepada Blip R, awak akan nampak satu lambang gear kat situ. Masukkan, pergi ke enter test code. Kemudian masukkan number code yang kita letakkan tadi, iaitu 1, 2, 3, 4. Tekan confirm. Kemudian kita scan 3 image yang kita dah buat tadi. Kemudian kita akan nampak paparan. So kita test semua ikon. Saya test ikon output saya. Pergi ke YouTube, pergi ke website. Kemudian saya test button home dan juga button information. Kemudian saya pergi ke paparan utama balik. Test pula input punya ikon. Okey, so sampai sini saja perkongsian saya pada hari ini. So sekarang adalah masa untuk awak hasilkan blip awak sendiri. Semoga tutorial yang saya berikan ini secara tidak langsung dapat membantu awak menghasilkan produk ataupun aplikasi Blip R awak yang pertama. Okey, semoga berjaya.